السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan pertolongan, kehendak, hidayah, taufiq daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih terpilih daripada kalangan hamba-hambanya yang diberikan daya dan kekuatan untuk kita melangkah duduk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan membahaskan dan mengkaji suatu tajuk yang penting, apatah lagi kita masih berada di dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tajuk yang kita pilih untuk dibincangkan ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin tuan-tuan, tajuk yang kita pilih untuk sesi tanya jawab, untuk kita berikan penjelasan dan pencerahan supaya kekeliruan dan kesamaran dapat diperbetulkan, berhubung dengan syafa'ah, ataupun dalam bahasa kita sebut syafa'at lah, yang mana word kalimah itu asalnya daripada perkataan Arab. Syafa' dia lawan kepada witir. Perkataan asal word dia tu syafa' artinya genap. Genap dia berlawanan, bertentangan dengan witrun, ganjil lah. Itu dari sudut lughah, language. Perkataan itu bermaksud syafa', genap. Tetapi kalau kita tengok di dalam istilah, apabila dibahaskan oleh para ulama, yang dikatakan dengan syafa'ah itu ialah at-tawassut li ghair, at-tawassut lil ghair bijalbi manfa'atin au daf'i mudarrah. At-tawassut lil ghair. Tawassut ni artinya menjadi perantara, orang tengah di antara dua pihak. Pihak A memerlukan pertolongan B, tetapi A ni mungkin tak layak, A ni mungkin ada masalah, halangan,
dia nak minta langsung daripada B ni, mungkin ada kekangan dan mungkin dia tak boleh minta. B ni mungkin tak tolong A tu. Maka dia cari at-tawassut lil ghair. Dia cari C. C ni yang kita panggil syafaat ni. C ni dia berada di tengah-tengah. Kenapa A pergi cari C sedangkan dia memerlukan B? Yang boleh menolong dia bukan C, tetapi benda itu ada pada B. Tetapi mungkin kerana kedudukan dia tidak boleh langsung kepada B. Maka dia perlu kepada orang tengah. Dia perlu kepada pihak yang ketiga yang dekat, rapat dan mempunyai satu hubungan yang kuat dengan B, supaya dia menggunakan saluran C ni menyampaikan hajat dia kepada B. C dalam konteks ini, inilah syafaat. Kita panggil apa? Banyak istilah kan. Kabel. Boleh guna kabel. Kan? Kadang-kadang boleh lah kan. Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, yang selalu kita dengar, ada seorang lelaki seingat saya dalam teks itu, dia ditangkap melakukan satu hukuman. Jadi kabilah, klan, puak yang kena hukum ni pergi jumpa dengan orang yang Nabi sayang, Zaid bin Harithah. Untuk apa dia jumpa? Supaya Zaid pergi cakap dengan Nabi, tak payah hukumlah kawan ni. Zaid ni Nabi sayang sungguh. Sampai Zaid bin Muhammad, Quran tegur, kira rapat lah. Sehingga perkahwinan Zaid itu diatur oleh Nabi. Panjanglah cerita Zaid dengan Zainab dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi? Ini kita panggil syafaat lah. Nabi marah. Nabi kata, "Law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu kalau Fatimah binti Muhammad ditangkap mencuri, laqata'tu, la sesungguhnya, qata'tu, aku kedirikan kerat tangan dia. Ini menunjukkan dalam urusan yang melibatkan hak orang, yang melibatkan adanya hubung kait dengan hudud, undang-undang, Nabi tak bagi can untuk kompromi. Maksudnya kalau betul kawan tu salah lah, kalau tak salah tu cerita lain. Tapi Nabi ajar kita orang Islam, Nabi ajar kita untuk apa? Adil. Sebab itu kita selalu dengar Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita,
Kita selalu baca ayat ni. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Tapi sebelum kita pergi kepada ayat itu, ayat sebelumnya Allah kata apa? Ayat itu Allah kata wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Hendaklah kamu hukum di antara manusia dengan adil dan berdasarkan apa yang sepatutnya. Tapi sebelum daripada itu Allah mengajak kita, Allah memerintahkan kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat sebelum tu baru wa idza hakamtum. Apa maksud ayat sebelum tu? Innallaha ya'murukum. Ni itu utama dalam kempen pilihan raya ni. Agama dah ajak kita. Setiap daripada pangkah undi yang kita buat itu, Allah kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Allah Azza wa Jal menyatakan, dan Allah memerintahkan kamu orang-orang yang beriman, apabila nak memberikan amanah, hendaklah kamu memberikan kepada orang yang layak. Maka saya menyeru seluruh orang Islam yang layak untuk mengundi, keluar untuk mengundi. Dan apabila kita nak memberikan undi, ini adalah syahadah. Yang tuan-tuan pangkah itu syahadah. Apa makna syahadah? Tuan-tuan menyaksikan bahawa orang yang tuan-tuan pangkah itu, pada penilaian tuan-tuan, pada zahir penilaian, pada zahir yang tuan-tuan tahu, dia layak untuk menjadi pemimpin, maka saya memberikan penyaksian dengan menyokong dia, dan saya bertanggungjawab di hadapan Tuhan di atas undi saya. Itu maksud pangkah. Maka sesiapa yang tahu kata kawan tu tak layak, dia pergi pangkah orang tu, dia telah khianat pada amanah. Ini bukan soal parti, ini bukan soal kala, ini soal amanah. Kita tahu dia tak layak, kita tahu dia tak mampu, tapi saya ni kalau tak ketua batu pun saya pangkah, janji kala. Allah, dungu benar kamu. Saya tak kata mana-mana parti. Sebab tu kita akan tunggu siapa yang akan dicalonkan dan apa yang kita akan pangkah nanti di atas calon yang dipilih tu. Kerana ini adalah tanggungjawab kita. Ini soal amanah. Soal kita akan jadi saksi di hadapan Allah. Dah hang tahu dia tak layak, dah hang tahu dia tak mampu, dah hang tahu dia macam ni, dah hang tahu dia teruk, pasal apa hang sokong? Tuhan kan tanya. Kalau kita tak tahu, tak apa. Saya pun tak tahu. Saya duk tengok dia bagus, saya undi dia. Maka sebab itu agama ingatkan kita, sebelum kita nak suruh orang berlaku adil, Quran ajak kita, sebelum wa idza hakamtum bainan nas, Quran kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Hendaklah kamu berikan kepada orang yang layak, dan setelah orang lain yang layak itu memegang jawatan tersebut, maka hendaklah dia berhukum dengan hukum yang adil. Bila kita pergi angkat orang yang tak layak di atas sokongan dan penyaksian kita, dia tu orang yang tak layak, kita pergi angkat dia, lepas tu kita pula nak marah bila dia tak boleh menunaikan amanah tu. Kita tak sebut pada mana-mana pihak. Sebab orang tanya, apa kita nak buat dalam pilihan raya yang akan datang ni? Pilihan raya ni bukan tajuk politik semata-mata, ni tajuk agama.
Politik ni sebahagian daripada agama. Sebab itu dahulunya orang-orang yang masuk ke dalam politik ini orang-orang agama. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kata, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Orang-orang yang memimpin dan menguruskan politik Bani Israel adalah di kalangan para nabi. Tasusuhumul anbiya, perkataan siasah, sasa yasusu, siasah, daripada perkataan politik tu, Nabi kata orang-orang politik zaman Nabi Bani Israel tu para nabi. Maka Syekh Sata tadi syafaat. Salah satu daripada syafaat yang paling besar, imamun adil, pemimpin yang adil. Baik. So bila kita tak boleh nak pergi kepada B, kita tak layak nak jumpa B, mungkin B tak suka kita ke dan sebagainya, kita ada problem dengan B, kita pergi cari C. Ini dalam konteks nak bagi tuan-tuan faham makna syafaat tu. Maka yang C itulah yang kita panggil sebagai syafi'. Syafi', pemberi syafaat. Kan? Pemberi syafaat. Baik. Dia nanti pi dekat B, dia sampaikan hajat kita. Yang ni banyak dalam hidup kita. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebut dia tahan macam mana minta kerja tu, insya-Allah dapatlah. Pasal apa? Aku ada kabel. Dia tak apa nak islami sangat. Lepas ni tukang. Dia dah macam mana hang? Ada nak dapat kerja tu? Insya-Allah. Aku ada syafaat. Jadi kawan yang dengar tu, alhamdulillah. Macam doa apa tu syafaat apa? Syafaat ni kira pertolongan lah. Orang kita ni buh yang nama Islam sikit, lembah lutut lah kan. Baik. Hadirin mukminin. Tapi syafaat yang kita nak bincang ni, syafaat dia panggil syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, azim, the biggest, yang agung, paling hebat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kan? Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, kita dengar, selalu kita baca dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan kepada Nabi bila Nabi pergi jumpa dengan Allah Taala pada hari kiamat. Nanti saya akan baca hadis tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman dan memerintahkan kepada Nabi, isfa'. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, irfa', angkat kepala engkau. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Allah kata, angkat kepala engkau Muhammad dan berikan syafaat kepada siapa yang kau nak. Nah, ini kelebihan yang Allah Azza wa Jal berikan. Pada hari kiamat nanti saya akan baca hadis tu pada tuan-tuan. Gambaran awal dalam keadaan manusia berada dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan yang panas, sejengkal di atas yudna, di bawah matahari itu. Dalam keadaan manusia terpinga-pinga, tercengang, tak tahu bila nak mula. Ketika itu mereka pergi jumpa Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Nuh, pergi jumpa Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi Isa, pergi jumpa setiap Nabi-Nabi ni. Semua reject, refuse, tolak. Nabi Adam bagi tahu kesalahan dia, Nabi Nuh bagi tahu kesalahan dia, Nabi Musa sebut apa yang dia buat, dia bunuh orang, Nabi Ibrahim sebut dia menipu 3 kali. Mari Nabi Isa dia tak sebutlah. Tapi semua nabi-nabi itu tolak. Nabi-nabi itu semua kata kami tak layak. Maka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi, Nabi sujud. Nanti kita baca teks hadis tu. Sujud dan memuji Allah. Dalam keadaan manusia tertekan ni, hari huru-hara. Hari di mana tak ada orang boleh membantu dan membela kita.
Ketika itu Nabi pergi sujud di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Angkat kepala engkau. Lepas tu sal tu'tah, minta apa kau nak minta. Washfa' tushaffa'. Irfa' ra'saka, angkat. Sal tu'tah, kau minta apa kau nak minta Muhammad, confirm dapat. Ishfa' tushaffa', kau bagilah syafaat, kau akan dapat. Barulah Allah Azza wa Jal memulakan hari yang dipanggil sebagai Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Kalau Nabi tak bagi, kita tak tahu bila nak mula. Mari kita tengok hadis yang saya maksudkan, yang sama-sama kita dengar ringkasan dia tadi ni, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kita nak baca ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Satu hari kami pergi dengan Nabi fi da'wah. Ada orang panggil makan kenduri, pergi panggil jamuan lah. Ini biasa di kalangan di kalangan sahabat ni, memang mereka suka jamu orang makan. Dakwah. Dakwah ni bukan dakwah kita tu. Dakwah ni artinya jemputan. Sebab itu salah satu daripada tuntutan orang Islam ni apa dia? Ijabatud dakwah, memenuhi panggilan. Dan di kalangan sahabat ni memang depa, kalau kita baca dalam sebahagian riwayat, depa memang suka panggil Nabi. Antaranya hadis yang kita baca, yang mana satu orang tu dia suruh dia punya hamba jazar, tukang daging ni, tukang potong daging ni, dia kata, hang pergi masak untuk 4-5 orang. Aku nak pergi panggil Nabi dengan kawan-kawan dia 4-5 orang. Pasal aku nampak di muka Nabi tu orang lapar, muka lapar, muka tak makan. Tun tukang hamba dia pergi masak apa semua, pergi panggil. Dan budaya jamu orang makan di kalangan, saya nak sebut hal ni kerana ada orang dia anggap bahawa orang sunnah ataupun amalan sunnah ni macam tak berapa nak suka kenduri. Sedangkan kita antara orang yang menghidupkan sunnah kenduri ni. Cuma kenduri pada tempatnya lah. Nabi bila sampai di kota Madinah, adalah hadis yang selalu kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi suruh kita bagi makan. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Dalam hadis apa dia? Allah Azza wa Jal berfirman, ketika aku lapar kamu tak bagi aku makan, macam mana nak bagi Allah makan? Allah kata, aku lapar kamu tak bagi aku makan, aku sakit kamu tak ziarah aku. Macam mana, apa maksud Allah Ta'ala tu? Allah kata, ketika hamba aku lapar kamu tak bagi dia makan. Terjemu orang makan ni fadilat besar. Dan memang dalam sunnah Nabi kerap buat kenduri. Kenduri balik daripada musafir, naqi'ah dia panggil, balik daripada musafir, kenduri kahwin, hatta kahwin dua, yang kedua, yang ketiga pun orang tanya, kenduri kedua, ketiga buat. Setiap perkahwinan Nabi buat kenduri. Buat open public. Nampak? Baik. Kawan kita lama tak buat kenduri, tadi buat kenduri. Tanya elok-elok, kenduri apa? Kenduri kesyukuran ni banyak. Baik. So dia kata fi da'watin farufi'a ilaihi zira'. Duk dalam majlis kenduri tu, diangkat, rufi'a ilaih, diangkat kepada Nabi az-zira', kambing. Angkat daging kambing, buat pi dekat Nabi. Wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Nabi ni dia punya favorite kambing. Favorite dia kambing. Jadi bila depa angkat, farufi'a ilaihi zira' wa kanat tu'jibuhu, a'jaba yu'jibu.
i'jab, dia seronok. Dia nampak happy bila nampak kambing. Tapi kalau tuan-tuan tak makan kambing, taklah jadi ahli bid'ah. Sebab kambing ni soal makanan ni, kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah ada sebut satu perkataan bagus. Dia kata adapun pakaian sunnah itu ialah pakaian yang selesa dan mudah dipakai di tempat tersebut. Adapun makanan sunnah itu makanan yang mudah dan makanan yang senang didapati di tempat tersebut. Artinya kalau ikut Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa? Dia kata apa sahaja pakaian yang mudah selesa di kawasan itu, maka itulah pakaian sunnah. Kerana Nabi ni dia pakai satu pakaian yang simple, mudah, senang dan orang kata apa, tak melampau. Itu sifat pakaian Nabi. Jadi dia suka pakai macam jubah, simple, senang pakai. Kalau kita suka pakai baju Melayu, kita suka pakai t-shirt itu yang mudah, simple dan tidak menunjukkan aurat, aib dan sebagainya, maka itu pakaian sunnah. Walaupun mungkin Nabi tak pernah pakai baju Melayu, kan? Tapi maksud sunnah tu apa? Pakaian yang mudah dipakai, kan? Senang. Baik. So Nabi pun ambil kambing makan. Faqal, maka Nabi SAW tu sambil dia makan, dia cakap. Dia cakap. Hadis ni juga menolak dakwaan kata tak boleh bercakap ketika makan. Bahkan banyak riwayat kata Nabi memang cakap pun ketika makan. Tengah-tengah makan Nabi kata ni'mal adam. Tengah-tengah duk makan Nabi kata sebaik-baik makanan cuka. Tengah makan tu Nabi puji cuka, kan? Tengah makan Nabi kata ya ghulam samillah, wahai budak baca bismillah, makan wakul bi yamini wakul mimma yali, makan tangan kanan, makan awak dekat. Tengah majlis makan Nabi cakap. Artinya bolehlah bercakap. Bab makan ni pun Nabi ni tuan-tuan, saya dah selalu sebut, Nabi ni dia mai ni dia bukan duk ajak sangat tertib-tertib ni. Nak makan pepok garam dulu, ubat kepada segala penyakit. Alaikum bimilh, hendaklah kamu itu sentiasa dengan garam. Kerana garam ni, maka orang Melayu pun dia cubit sikit garam. Apa pun dia bubuh sikit garam. Pasal apa? Pasal Nabi suruh makan garam. Garam ni bukan ubat pada segala penyakit, dia adalah punca kepada segala penyakit. Yang tu betul. Demikian juga hadis kununnya Nabi kunyah 40 kali. Tu pun tak sabit. Dia kata lama pepok sunnah. Pepok kunyah 40 kali. Tak ada lah mana-mana riwayat Nabi suruh kunyah 40 kali. Dia berkata yang ni petua tok saya. Okey, fine. Petua tok dia tak ada masalah. Pasal apa tiap-tiap kali nak makan kena pepok garam? Yang ni tok wan saya. Oleh kerana dia duk amal benda ni, lah ni umur dia 90 pun duk hidup ni. Okey, pepok lah. Tapi bila dia sandarkan, kita tanya pasal apa you buat benda ni? Nabi buat. Bila mai tang Nabi tu, kita jadi angin sikit ya. Kita kata boleh mana yang kata Nabi kita tu? You nak sandar pada Nabi tu? Yang ni satu benda. Baik. So Nabi makan kambing. Tapi Ibn Khaldun dia kata apa? Ibn Khaldun kata makanan, pakaian, kehidupan Nabi ni ghair tashri'iyah. Satu benda yang kita tak disuruh untuk ikut. Tak disuruh untuk ikut. Ghair tashri'iyah. Tak disyariatkan. Tu perkataan Ibn Khaldun. Tak disuruh untuk kita ikut. Kerana ini adalah kehidupan manusia biasa. Nabi duduk di Arab makanan-makanan. Tapi kita kata, jika kita makan dan suka di atas Nabi suka, pahala suka itu lain lah. Yang tu cerita lain. Pasal apa anta suka makan kambing? Nabi suka. Apa yang Nabi suka, saya suka. Kerana saya cinta pada Nabi. Fine. Hujah argument tu right. Kita boleh pakai. Pasal apabila satu orang dia cinta pada satu orang, macam kita duk kata, dia akan follow apa sahaja yang dan dia suka, dia sayang untuk dia.
Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok artis yang anak-anak tuan-tuan suka lah. BTS. Kan? Yang Korean tu. Semua nak macam Korea tu. Dagalbi apa semua, makanan Korea, kimchi apa semua tu bukannya makan pun. Tapi nyepepok juga. Pasal? Duk tengok Korea makan. Kan? Dulu tuan-tuan, Elvis Presley semua taruh sideburn, seluar kembang tu semua apa semua ada artis dulu. Rambut lagu apa Alley Cat semua. Pasal apa pergi ikut? Kita ikut. Ni kita cerita manusia biasa ni, bukan kita cerita Nabi. Manusia biasa. Kita try cara dia pakai, rambut dia lagu mana dia sikat, pakaian dia, gerak geri dia semua. Kenapa? Kerana cinta dan minat kita pada di susuk tubuh itu. Ini baru manusia biasa. Apatah lagi kalau batang tubuh itu Nabi SAW. Bukan kita tak bagi ikut, bukan kita anti, kita pun pakai, kita pun makan. Tapi tak boleh kita kata benda ni disyariatkan. Siapa yang berbeza dalam hal ini, dia menyelisihi sunnah. Benda luas. Baik. Kita sambung. Baik. Okey. Dalam Nabi duk makan, Nabi pegang kambing makan tu, Nabi kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Wa hal tadruna bima dzak? Nabi bagi tahu dekat sahabat yang ana sayyidun nas. Aku adalah sayyid. Yang kita duk sebut sayyid tu daripada perkataan Arab lah, sayyid. Sayyid artinya apa? Sayyidina, tuan kami. Jadi boleh tak kita panggil Nabi Sayyidina? Boleh. Betul, memang dia tuan kita. Dan Nabi pun sebut ana sayyidun nas, akulah tuan manusia. Jadi bila kita kata sayyidina wa habibina wa maulana, sebut Nabi adalah tuan kami, pemberi syafaat. Maulana apa? Maulana apa kita nak terjemah? Maulana ni tuan. Maulana ni, maula ni tuan. Maulana tuan kami. Kita ada sebut tuanku, maulaya, tuanku. Kan? Jadi boleh tak kita sebut? Memang kita boleh sebut. Memang itu gelaran dan kedudukan Nabi. Sayyidina Nabi SAW. Tak salah. Kita boleh sebut pada sahabat-sahabat. Boleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu memang gelaran yang baik. Itu gelaran. Tak ada masalah. Cuma pada tempat Nabi tak sebut, kita tak sebut lah. Itu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tak sebut, kita tak sebut. Bila sahabat tanya macam mana kami nak selawat, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebut lagu Nabi sebut. Bukankah di sana ada kaul pandangan di kalangan ulama kata di antara adab kita menyebut nama, itulah pandangan kita hormat. Tapi hak Nabi kata, kita kata hak lagu tu. Baik, sambung. So Nabi kata ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ada satu doa tau, Nabi ajak pada satu orang nama Al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azib. Nabi ajak dalam doa itu, sebutan yang Nabi kata wa binabiyika. Lafaz dia tu yang Nabi ajar wa binabiyika. Panjanglah doa tu. Doa nak tidur. Allahumma ufawwid ilaika amri. Panjanglah wa aljaminka. Panjang doa tu sampai kepada perkataan wa binabiyika. Al-Barra ni punya dia duk kalut nak hafal, dia tertukar wa binabiyika pergi kepada wa bi rasulika. Wa nabi dia pergi tukar rasul. Depan Nabi. Nabi dengan Rasul ni apa beza? Kan beza apa pun. Dua-dua. Kau dia tukar Nabi, tukar malaikat ke? Yang tu kalut lah. Wa bi nabiyika. Barak kata wa bi rasulika. Nabi kata aib.
Aku tak ajak wa bi rasulika, aku ajak wa bi nabiyika. Di kalangan ulama, Ibn Hajar umpamanya, dia kata apa? Dia kata Nabi stres pada perkataan yang dia pilih itu yang terbaik, itu yang paling afdal. Sampai tukar Nabi pi Rasul pun dia tukar sebut Nabi, menunjukkan kekal dengan lafaz yang diajar oleh Nabi. Mudah bagi kita dalam agama ni, follow ya. Lepas itu kita sambut maulid, lepas kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Kemudian Nabi kata, wahal tadruna bimadza, engkau tahu tak pasal apa yang aku ini menjadi tuan, penghulu kepada sekalian manusia? Kemudian Nabi cerita, ni pedagogi dia panggil, teknik Nabi. Dia lontarkan soalan, orang tertanya-tanya, boleh je dia nak cerita ana sayyidun nas kaza wa kaza kaza wa kaza, macam ni tak. Dia kata, pasal apa aku ni jadi ketua manusia? Hampa tahu ke tak? Hal tadrun, hampa tahu tak? Jadi bila kita lontarkan soalan, dia akan, perhatian orang akan tertanya-tanya. Apa dia jawapan dia? Yang ni bukan teknik. Macam mana Nabi nak catch dia ni, perhatian tu. So kita pun kadang-kadang tuan-tuan ajar dalam bentuk soalan. Tahu tak? Bukan nak suruh tuan-tuan jawab pun. Siapa yang tahu? Tahu tak jawapan dia apa? Pasal apa lagu ni? Bukan nak suruh tuan-tuan jawab, dan bukan kita nak cari siapa pandai ke tak. Supaya tuan-tuan fokus. Salah satunya adalah dengan teknik kita. Pasal itu dalam Quran banyak yas'alunaka. Mereka bertanya. Pasal orang, kita pun, apa dia jawapannya? Nampak? Baik. Yajma'ullahu yawmal qiyamati al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu asy-syamsu fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Nabi kata pada hari itu Allah telah mengumpulkan al-awwalina wal-akhirin, manusia yang paling awal hinggalah manusia yang paling akhir. Berapa banyak tuan-tuan? Penduduk dunia lah ni pun berapa bilion, bukan orang Islam saja, penduduk dunia. Saya tak tahulah berapa bilion penduduk dunia lah ni. Ni bukan dia ambil 5 tahun ke belakang. Dia ambil minal awwalin. Boleh bayang berapa ramai duduk di padang padang masyar. Bukan Arafah. Tuan-tuan tahu tak hari tu punya jemaah haji 900,000 orang ya. Pasal tu siapa yang pi haji tahun ni lah, siapa yang pi haji tahun ni memang the best. Sebab mereka hanya 900,000 orang untuk kapasiti 6 juta manusia. Tuan-tuan boleh bayang 6 juta manusia hanya 900,000 orang guna. Pasal itu siapa yang pi grup hari tu ni, tuan-tuan pergi tanya, semua mereka rasa seronok, lapang, selesa. Nanti next year dia akan balik pada 6 juta tu, akan luar balik lah kan. Jadi minal awwalin wal akhirin, himpun semua ni. Pasal itu tuan-tuan boleh bayang macam mana kita nak jumpa adik-beradik kita apa semua orang kadang ramai ni. Bila ramai apa jadi? Tuan-tuan biasa duduklah tempat ramai orang. Dia ramai dengan hangat, dengan kalut, dengan cempera. Pasal itu hari kiamat ni kita sebut hari huru-hara. Tak cukup setakat itu. Saya terjemah bagi habis, saya bagi azan. Terjemah sikit. Fayusmi'uhum ad-da'i, mereka dengar satu seruan. Kemudian mata-mata semua terbelalak, angkat melihat. Wa tadnu asy-syams, didekatkan matahari. Yang ni yang hadis yang tuan-tuan kata didekatkan matahari itu, dalam sebahagian riwayat dia kata sejengkal. Didekatkan matahari tersebut, dan manusia minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Mereka berada dalam keadaan yang penat, letih, susah. Mereka sudah tak mampu nak tanggung.
Ketika itu mereka mencari siapa yang boleh tolong kita. Azal tu, lagi saya habis sikit hadis ni, yang kita buat kesimpulan insya-Allah taala. Bismillah. Kita sambung balik sikit tuan-tuan, apa yang disebut dalam hadis ni secara ringkasnya. Mereka pergi bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu apa yang pertama, mereka pergi jumpa Nabi Adam. Ni kita pergi secara ringkaslah. Fayatuna Adam fayaqulun ya Adam anta abul bashar. Dia pergi jumpa kepada Nabi Adam, dia berkata, ya Adam anta abul bashar, engkau ialah bapa kepada seluruh manusia. Khalaqallahu biyadihi, Allah Ta'ala menciptakan engkau dengan tangan dia. Maksudnya benda yang dia sebut ke Adam tu orang lain tak boleh. Abul bashar, bapa pada manusia. Sebab itu kita semua ni keturunan Nabi Adam. Anta abul bashar khalaqallahu biyadihi, engkau diciptakan oleh Allah dengan tangan dia sendiri. Hebat Adam. Wa nafakha fika min ruhihi, dan dia meniupkan pada engkau daripada ruhnya. Wa amara malaikata fasajadu lak, bukan setakat itu, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud hormat, li ta'zim, membesarkan engkau. Malaikat sujud tu, Allah suruh.
Isfa' lana, tolonglah kami. Tolong apa ni? Tolong pergi bertemu dengan Allah, minta mohon supaya Allah memulakan perhitungan dan hisab. Minta Allah start, mula. Sebab sebahagiannya dah tenggelam dah tu. Sebab tak ada tempat nak bertuduh, tak ada tempat nak lari. Dengan hangat, dengan panas, dengan ramai, dengan kalut, dengan kelang kibut, dan tak tahu bila nak selesai ni. Dan sekarang tuan-tuan tengok, kita bersyukurlah di Malaysia ni, walaupun ada kekurangan pada satu dua perkara, tapi syukurlah. Saya tengok video di Perancis. Di Perancis tuan-tuan tengok berita dunia. Tuan-tuan duk tengok apa? Berita dunia, tengok berita dunia. Di Perancis sekarang ni krisis. Ayam apa ni, minyak tak ada. Beratuk punya panjang kereta. Dalam video tu lah. Dalam video tu kata beratuk bertumbuk pasal minyak tak ada. Polis pun tolak kereta. Krisis. Kan, minyak tak ada. Kerajaan pun tak tahu nak buat macam mana. Itu dahsyat. Baik. So kita sambung. Ala tara ila ma nahnu fih. Ala tara ila ma qad balaghana. Kau tak tengok apa yang jadi pada kami ni Adam? Kau tak tengok apa yang telah berlaku pada kami ni, yang teruk kami duk ada ni, ramai-ramai ni? Tak nampak kah tersiksanya kami? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablah mithlah. Adam kata, hari ni, hari yang kita berdiri ni, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, yaumul jaza ni, Allah Ta'ala marah dengan suatu kemarahan yang dia tak pernah marah sebelum ni dan selepas ini. Adam sebut perkataan tu. Allah marah dengan suatu kemarahan, kemurkaan yang begitu dahsyat, yang dia tak pernah marah seperti itu sebelum hari ini dan selepas hari ini. Hari inilah hari kemurkaan dia. Adam sebut. Lepas tu Adam kata apa? Wa innahu qad nahani 'anis syajarah fa asaituhu. Dia larang aku pergi makan, sentuh, pegang pokok tu. Fa asaituhu, aku bantah perintah dia. Adam kata, aku tak boleh. Pergilah kepada siapa yang kedua, tuan-tuan, saya ringkaskan. Pergi kepada Nuh. Sebutlah kelebihan Nuh. Nuh ni sekian-sekian. Lepas tu Nuh pula sebut apa dia kekurangan dia, kelemahan dia. Dia telah doa untuk menyelamatkan anak dia yang kufur kepada Allah. Allah tegur Nuh. Anak Nuh tu kufur. Nabi Nuh doa minta supaya apa? Supaya selamatkan anak dia. Allah tegur. Tak boleh doa macam tu. Dia buat satu kesalahan. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang berlaku? Pergi pula. Kemudian pergi kepada Nuh tadi. Dan dia kata, aku telah berdoa dengan satu doa memusnahkan kaum aku. Maksudnya dia telah ambil satu doa yang mustajab. Dia doa untuk kaum dia musnah, tenggelam habis semua. Nuh ni kelebihan dia apa? Dia rasul yang pertama. Sebab tu berlaku perbincangan antara Nabi dengan Rasul ni ada beza. Adam Nabi pertama, Nuh Rasul pertama. Nanti kita panjang tajuk tu. Kemudian mereka pergi kepada siapa? Mereka pergi kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu minal ahlil ar. Engkau Nabi Allah, engkau kekasih dia. Ibrahim ni satu-satunya yang disebut Khalilullah, kekasih Allah. Tolong kami. Kemudian Nabi Ibrahim pun sebut apa kesalahan dia. Pergi pula kepada Musa. Anta faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Engkau Allah bercakap, wa kallamallahu Musa taklim. Allah bercakap dengan kau yang mana nabi-nabi lain tak dapat. Sebutlah kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Musa pun cerita apa kesalahan dia. Dia telah bunuh satu orang. Dia pergi tumbuk kawan tu mati. Kan? Lawan di Mesir tu kan, tuan-tuan baca cerita dia. Dia ni Arab Qibti, Arab Bani Israel. Yang seorang tu Qibti, Koptik, geng Firaun. Dia ni kan kuat.
Musa ni kan dahsyat. Musa ni dia satu orang yang kuat. Dia tumbuk malaikat. Dalam hadis Bukhari, tabik biji mata. Malaikat tu main menyerupai orang, nak ambil nyawa dia, bang, dia bagi tabik biji mata. Balik malaikat tu pergi kat Allah Ta'ala, buh balik biji mata tu. Lepas tu pi dekat Nabi Musa. Habang kata, aku ni malaikat Allah Ta'ala suruh ambil nyawa. Apa tu? Boleh kalau nak delay. Banyak mana? Kau peganglah apa dia ni, bulu apa kambing tu, banyak mana bulu kambing tu lekat di tangan kau, banyak tu lah tahun kau dapat penangguhan. Tapi lepas tu tetap kena mati. Ambil ya. Lepas tu bila dia pergi jumpa Allah Ta'ala 40 hari kan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Quran kata bila dia pergi jumpa apa dia ni Allah Ta'ala 40 hari di Bukit Tur Sina, dia balik mai tengok Samiri dah ajak pok dia sembah lembu. Masa tu dia tinggal siapa? Dia tinggal Harun. Harun dah naik takut tau. Pasal duk kenal Musa ni. Macam mana aku tinggal 40 hari? Teruk Bani Israel ni 40 hari sesat dah. Tu hebat. Musa kata aku tak boleh, tak layak. Pergi kat Isa. Pergi dekat Isa. Isa tak sebut kesalahan dia, tapi dia kata dia tak boleh. Pergi dekat Muhammad. Bila pergi kat Muhammad ni lah yang disebut, yang tuan-tuan duk baca, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqam Mahmud, maqam, tuan-tuan dengar, ingat, maqam Mahmud, maqam Mahmud tu apa? Syafa'atul uzma. Yang kita minta wa ba'athu maqaman mahmud. Maqam mahmud artinya apa? Syafaat yang paling besar yang ada pada Nabi untuk minta Allah mulakan hisab. Dan lepas Allah Ta'ala kata mula, diseru umat Muhammad untuk datang dulu. Macam tuan-tuan, saya teringat nak buat contoh kat tuan-tuan kan. Contoh apa? Tuan-tuan bisa pergi cucuk apa ni? Cucuk apa? Cucuk vaksin kan. Kita pergi duduk beruntung ramai-ramai. Pergi mana-mana tempat beruntung ramai-ramai ni. Dia tak start mula lagi, kita duk tanya, dia tak mula lagi, dia tunggu apa? Tak mula lagi, dia tunggu apa? Siapa dia yang boleh mula ni? Kita pergi tanya rela. Bila nak mula? Saya tak tahu, saya jaga lalu lintas. Cuba pergi tanya hospital tu, tengok. Hospital suruh tanya polis suruh tanya tu, tak tahu tanya apa. Tak tahu, kita duk tunggu lama, tak tahu bila nak mula, bila nak cucuk. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu, mailah satu orang. Okey, dia kata, sedia kita nak mula. Oh, kita pun kata, dia ni hebat ni. Sampai dia kena mai dulu baru nak mula. Sakana kan. Dia kata, okey, boleh mula. Tiba-tiba tuan-tuan bayang, dalam ramai-ramai tu baru mula. Tiba-tiba yang nak cucuk kata, hak 70 tahun mai dulu. Allah, dia punya besar jadi 70 tahun tu tak tahu nak kata apa. Yang tak 70 tahun, 69 pun kata 70 dah. Cucu awal. Jadi satu penghormatan tau. Golongan warga mah ni pi mana-mana pun kan, naik kapal terbang pun tuan-tuan bayang. Ni naik kapal terbang pun hok bisnes kelas pas nombor 2. Diminta ibu mengandung dan warga emas dan membawa anak kecil. Yang tak bawa anak pun pergi sambang anak siapa. Janji dia tu saya bawa budak ni. Budak tu pergi tengok pok mana ni. Pasal dia nak ambil syafaat tu, bawa budak kecil tu. Syafaat bawa budak kecil tu. Boleh masuk dulu. Lepas tu baru dipanggil penumpang kelas pertama masuk. Besarnya kita ketika itu. Panggil mai masuk. Yang ni yang kata syafaat Nabi tu. Yang kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sunnah dia kita buat. Sunnah dia kita mengaji. Sunnah dia kita pertahan dengan nyawa kita. Pasal apa? Pasal kita nak ambil syafaat. Hadirin mukminin. Kemudian saya sebut secara ringkas apa lagi yang Nabi SAW boleh tolong kita. Secara ringkas, satu antaranya Nabi SAW boleh memberikan syafaat supaya pintu syurga dibuka untuk masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Anas bin Malik, Nabi sebut apabila dia sampai ke pintu syurga pada hari kiamat, dia minta supaya penjaga itu buka, al-khazin, buka. Man anta? Kita sebut siapa yang jaga, Ridwan kan? Ada tak malaikat yang muka huduh, buruk? Ada. Malik. Nabi tengok dalam mimpi satu orang muka buruk,
huduh, cengih, garang. Malaikat yang bawa kata, itu Malik. Oh, muka jaga neraka. Kita dah sebut Ridwan kan. Malaikat khazin yang jaga syurga ni, dia tanya, man anta? Bila Nabi kata, iftah, buka. Dia tanya balik, man anta? Fa aqulu Muhammad. Aku kata, aku Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftah li ahadin qabla. Okey, Allah suruh aku jangan buka selagi mana engkau tak mai. Tu syafaat. Lagi mana kalau Nabi tak pergi, tak masuk. Itu yang berikutnya. Kemudian Nabi juga boleh membantu umat dia yang masuk neraka tak masuk, yang dah jatuh, yang ni dia panggil pengampunan. Tuan-tuan dah jatuh hukuman, patut masuk neraka, Nabi mai boleh tolong. Oi, yang ni bukan kata diraja maharaja segala maha, ini bukan masuk jin ni, masuk neraka. Duk tunggu turn ni nak masuk, duk tunggu nampak orang kena tauk satu. Ma min rajulin yamut fayaqulu ala janazatihim 40 rajulan la yusyrik illa syafa'ahumullahu fi. Nabi kata, bila satu orang tak syirikkan Allah, dia mati, Nabi boleh tolong dia, cancelkan hukuman masuk neraka tu, pergi masuk syurga. Itu antara apa yang Nabi SAW buat. Okey, itu yang tak masuk lagi, cancel, tak jadi masuk. Yang dah masuk, Nabi boleh tolong. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dah masuk, Nabi boleh pergi ambil, bawa keluar. Dah masuk dah, yang tadi tak masuk, cancel, tak jadi masuk. Yang dah masuk, Nabi boleh pergi kutip, bawa keluar. Keluar awal. Mana lebih hebat, yang tak masuk langsung lah. Tapi yang keluar awal ni pun pada pengampunan awal, bukan kerana berkelakuan baik. Tuan-tuan jangan duk perasa dia kata esok kita masuk neraka, kita duduk elok-elok. Pasal dia kata kalau duduk elok-elok dalam penjara boleh keluar awal. Yang tu penjara. Yang ni Nabi pergi kutip ni, pergi kutip, pergi keluar. Di samping ada lagi lah beberapa pihak yang boleh keluarkan, tapi kita fokus Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW boleh memberikan syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar daripada kalangan umatnya, supaya diampunkan dan diselamatkan dan dipadamkan dosa itu. Nampak? Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, syafaati li ahli al-akabir min ummati. Aku simpan pertolongan aku untuk aku bela dan tolong umat aku yang buat dosa besar. Yang buat dosa besar, yang sangkut esok ni, Nabi akan pelepah. Itu makna syafaat Nabi SAW. Hadirin mukminin, itu apa yang sempat saya sebut tentang syafaat Nabi. Bagaimana kita nak dapat syafaat? Besar syafaat Nabi ni. Bagaimana kita nak dapat? Kita tauhidkan Allah dan kita junjung sunnah Nabi SAW. Siapa man ata'a Allah faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada aku. Dan Nabi akan tolong orang yang bela sunnah dia, dan orang yang menghidupkan sunnah dia, dan orang yang mengamalkan sunnah dia. Pasal itu kita dengan sunnah ni bukan kerana habuan tu, bukan kerana apa ganjaran, bukan boleh apa pun dari sudut duniawi tak dapat, tapi syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan tercatat nama kita di kalangan orang-orang yang menghidupkan, membela dan memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan pejuang siapa-siapa atas dunia ni, boleh habuan dunia. Tuan-tuan tolong siapa-siapa, pertahan siapa-siapa pun takat dunia. Akhirat esok dia tak boleh tolong. Tak ingat dulu, pas maghrib aku nak belanja hang makan, tolong sikit. Aku pun tak tentu. Ni mai pilihan raya ni, tiap-tiap orang tolonglah, masing-masing pihak masing-masing. Kita kecewa tuan, kita lah yang pergi pasang kono, kita lah pergi pasang kono ni, kita lah yang ni tak tidur malam. Lepas dia menang, dia tak teringat kat kita. Allah Akbar. Kita biar bang kata, saya dulu tebang buluh sampai miang satu badan, pacok gambar Webi. Ya ke? Terima kasih. Tapi Nabi, dia tak jumpa kita. Dia tak jumpa kita, dia tak tengok pun kita, dia tak sempat bersama dengan kita, tapi dia kenal kita di atas hubungan sunnah dia tu.
yang ni besar dah. Orang sunnah tak ada benda yang lebih besar pada hal ni. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.